Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, selamat datang kepada semua yang sudi sertai live malam ni bersama saya lagi untuk episod yang keempat. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi sertai, sudi join live malam ni. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ada sedikit lewat tadi. Kita rangkum sedikit apa yang kita kongsikan. Apa yang saya kongsikan semalam berkenaan buku yang bertajuk Mendidik Peribadi Anak dengan Akhlak Nabi ini semalam. Okay. Rangkuman untuk semalam, saya membedah bab 1 daripada buku ini. Bab 1 yang mengetengahkan pembinaan karakter untuk mendidik anak kita, untuk anak kita mendapat karakter sebagai seorang Muslim, karakter dan peribadi seorang Muslim. Ada 6 poin utama yang saya kongsikan semalam, iaitu berkenaan dengan bagaimana memulakan pendidikan anak dengan sikap ketakwaan, memperkenalkan anak dengan ketakwaan. Kedua, dengan kesederhanaan. Ketiga, dengan kasih sayang. Keempat, dengan sifat dermawan. Kelima, untuk tidak berdendam, iaitu bijak dalam berkomunikasi di antara ibu bapa dan anak. Dan yang keenam, bagaimana untuk membina karakter peribadi anak agar tidak meminta-minta. Okey, yakni hidup yang sederhana, mengajar anak untuk berasa selesa apabila diuji dengan kekurangan, kita panggil kekurangan dan ketidakselesaan yang dihadapi. Okey, khair, alhamdulillah, insya-Allah. Itu antara perkongsian semalam lah yang agak detail kita go through dari satu poin ke satu poin berserta dengan contoh daripada hadis-hadis yang diberikan dalam buku ini berdasarkan kefahaman dan ilmu penulis. Okey, iaitu saudara Muhammad Zulian Al-Farizi. Baik, insya-Allah malam ini untuk episod yang keempat ini adalah episod yang kedua bagi buku ini. Kita akan cuba bedah sedikit bahagian kedua, bab 2 dalam buku ini. Sebelum tu boleh saya tahu suara saya jelas ke? Adakah suara saya jelas untuk saya teruskan? Sekarang shock sendiri pula ke? Jika sesiapa yang menonton boleh berikan maklum balas. Okey, khair. Okey, tak apa, saya teruskan dahulu sekiranya tak ada apa-apa yang mengganggu. Baik. Okey, untuk bab kedua ni di dalam buku ini, jika diperhatikan, ia akan fokus kepada bagaimana kita mendidik anak untuk menjadi slow sikit. Okey. Saya dah jelas ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Dalam bab kedua, fokusnya adalah bagaimana untuk kita mendidik anak kita
mempunyai karakter seorang pemimpin. Kenapa benda ni penting? Karakter pemimpin ni sebenarnya memang perlu diketengahkan ataupun kita perkenalkan kepada anak kita seawal usia yang boleh. Saya rasa paling logik yang kita boleh cakap, sekurang-kurangnya ketika anak itu dah faham bagaimana untuk menerima arahan dan memberi arahan, kan? Betul tak? Sebabnya apabila kita mewujudkan hubungan yang baik dengan anak kita, komunikasi yang baik memberi kesan kepada cara anak kita memimpin diri dia sendiri. Itu adalah permulaan lah. Okay? Berdasarkan pengalaman saya, begitulah. Bila ada masalah komunikasi daripada awal usia, macam saya sendiri dulu, anak pertama kita masih ada banyak kekayangan ilmu, kita banyak lompong sana sini, kita kurang ambil tahu. Jadi saya cepat-cepat kejar bila saya tahu komunikasi adalah antara asas yang perlu seiring dengan bagaimana nak mengetengahkan ataupun mendidik anak kita untuk memimpin, terutama memimpin diri dia sendiri. Okay? So kita akan pergi dengan lebih lanjut. Masya Allah, banyak yang tersasul malam ni. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab saya mendengar anak kecil saya menangis, tapi insya-Allah suami saya boleh uruskan. Okey, baik. Untuk dalam bab kedua ini, bagaimana penulis memulakan maksud kepimpinan, beliau cuba bercerita tentang tentang salah seorang pemimpin di Indonesia, iaitu tentang Bung Karno yang dipanggil di sini, tapi kita tahu ia adalah Soekarno. Beliau adalah Soekarno. So dia membuka bab 2 ni dengan bercerita tentang bagaimana Bung Karno ni dia memberikan satu impak kepada negara kepada tanah air dia, tentang powerfulnya, tentang berkuasanya kepimpinan ini melalui pemilihan karakter yang kuat, yang muda, yang kuat dan bijak di akal dan di jiwanya. Itu adalah permulaan yang penulis berikan. Okey. Jika dilihat dalam buku ini, okey, penulis mengatakan pendidikan karakter ini dia melahirkan peribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif, tetapi ia juga memiliki karakter yang mampu mewujudkan kejayaan. Okey, bagaimana tu? Okey, melalui pendidikan karakter akan terbentuknya generasi muda yang memiliki karakter yang Islamik. Bagaimana? Kerana bila generasi muda yang kuat ini mempunyai pendidikan yang berkualiti, yang dia di awal usia sudah diberikan pendidikan yang berkualiti, ia memberi harapan ataupun memberi satu harapan untuk generasi sekarang yang melihat kepimpinan di masa hadapan akan dipimpin oleh generasi yang sedang dipimpin sekarang. Sebab tu pentingnya pendidikan karakter di awal usia. Kita bukan nak didik sebab dia anak kita je. Kita bukan nak didik dia sebab kita rasa memang itu adalah pendidikan yang wajib. Tidak. Kita melihat pendidikan karakter, terutama pada generasi anak-anak kita sekarang, adalah untuk masa depan kita sebenarnya. Jika Allah panjangkan umur, kita mahu melihat generasi yang seperti generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Kita mahu melihat kembali generasi seperti Sultan Al-Fatih. Bagaimana? Bermula dari sekarang. Bermula dari kita yang ibu bapa yang mempunyai anak-anak, untuk mentarbiah anak-anak kita ada karakter Muslim, ada karakter yang telah dianjurkan, telah dikuduahkan, telah diuswahkan oleh Prophet Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Okey. Jadi untuk
untuk lebih mendalam, penulis telah mengolah tentang bagaimana pendidikan, memandangkan penulis daripada Indonesia, jadi dia mengolah bagaimana pendidikan di Indonesia itu sebenarnya tidak seimbang. Mungkin kita boleh refleks juga dengan pendidikan di Malaysia, lebih kurang kita masih ada pengaruh barat yang tidak diseimbangkan dalam pendidikan khususnya rohaniah di Malaysia ini. Tapi saya bukan orang yang duduk dalam field tu, saya tak boleh olah. Okey, saya bukan orang yang layak untuk itu. Jadi fokus saya adalah untuk membedah apa yang penulis ini cuba sarankan. Okey. Jadi di sini penulis kata dia merujuk kepada pelbagai cerita, pelbagai hadis berkenaan bagaimana Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan anak-anak kecil, orang-orang muda pada zamannya, supaya mempunyai impian untuk membimbing dan mengelola generasi yang akan dia hadapi di masa hadapan. Okey. Katanya di dalam buku ini, Rasulullah SAW selalu berinteraksi dengan manusia secara utuh, baik daripada aspek akal, hati, jiwa maupun perasaan, tanpa sedikit pun mengabaikan salah satunya. Rasulullah SAW telah berjaya memotivasikan keempat-empat potensi yang dimiliki setiap manusia tersebut sehingga mampu mengubah orang yang sebelumnya biadab menjadi beradab. Sebenarnya ada kisah tentang ni. Okey, ada kisah tentang isu tentang apa yang penulis cuba sampaikan di sini. Actually dia berbalik kepada apa yang saya sampaikan semalam tapi tak sempat dikongsikan. Namun apa yang kita boleh ambil daripada perkongsian penulis di sini adalah Rasulullah tidak mendidik ataupun tidak memfokuskan pembinaan karakter itu kepada pembinaan karakter yang dia mesti fizikal sahaja, dia mesti tegap, dia mesti bijak dalam matematik, dia mesti pandai beri arahan. Tidak. Rasulullah SAW melihat potensi seorang pemimpin, melatih seseorang itu, anak kecil itu menjadi pemimpin. Fokusnya kepada akal, hati, jiwa dan paling kuat di sini, di mental, di perasaannya, di emosinya. Masya-Allah. Okey, jadi sebagai ibu bapa, kita perlu ubah persepsi kita yang apa yang kita nak lihat pada anak kita bukanlah kejayaan yang berbentuk fizikal sahaja. Untuk menjadi seorang pemimpin, tidak semestinya hanya perlu bijaksana ataupun hanya perlu jadi seorang yang pandai skor A sahaja, ataupun seorang yang bersekolah di sekolah-sekolah yang hebat, yang diiktiraf, ataupun memandang orang yang hebat adalah orang yang bersekolah dengan label agama sahaja. Tidak. Kita perlu melihat ciri-ciri kepimpinan ataupun mendedahkan kepada anak-anak kita tentang ciri-ciri menjadi seorang pemimpin dari empat aspek yang telah diterangkan tadi. InsyaAllah. Okay. Rasulullah SAW juga, tahukah anda, Rasulullah SAW juga mengajarkan perihal menjadi pemimpin yang bijak melayani ataupun menyantuni masyarakat. Okay, bagaimana? Sudah tentu kita faham pemimpin merupakan penentu daripada yang dipimpin. Ini yang dia cuba sampaikan tadi. Jadi kita sebagai ibu bapa adalah pemimpin kepada anak-anak kita. Jadi kita adalah uswah hasanah. Kita adalah contoh teladan. Jadi kalau kita nak anak kita solat, kita kena solat. Nak anak kita mengaji, kita kena mengaji. Nak anak kita pandai membaca, kita kena pandai membaca. Pandai membaca qudwah, suasana yang membaca, ataupun kalau nak anak kita ada empati yang lebih, cepat mengasihani insan-insan yang lemah, yang kurang bernasib baik, kita perlu tonjolkan benda tu tanpa menghadirkan riak.
kita tonjolkan sebagai contoh tauladan. Okey, khair insya-Allah. Itu adalah bagaimana cara untuk kita menjadi pemimpin kepada orang yang kita pimpin. Secara basicnya lah yang untuk kita faham kan. Okey. Dalam ni juga okey. Dalam bab 2 ni banyak betul rujukan penulis ni berdasarkan daripada rujukan-rujukan yang dia dapat daripada sekolah dia pesantren. Okey, dan dia juga adalah orang Jawa Tengah kan. Jadi kat sini dia ada dia mengambil ungkapan-ungkapan tentang bagaimana seorang pemimpin itu bagaimana prinsip bagi seorang pemimpin itu. Dia jelaskan 3 prinsip. Okey. 3 prinsip tu adalah, pertama, pemimpin adalah suri teladan yang baik. Saya telah jelaskan pada permulaan tadi. Okey, bila dia menjadi seorang suri teladan yang baik, dia haruslah bijak bekerja sama dengan orang yang dipimpinnya. Okey. Kedua adalah dia dia tidak hanya memberi arahan, tetapi dia juga perlu menerima arahan. Berlapang dada apabila menerima arahan. Itu adalah karakter yang ada dalam kebanyakan hadis yang diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan prinsip yang ketiga adalah pemimpin memberi peluang kepada yang dipimpinnya untuk maju dalam pendidikan. Maksudnya kalau kita contohnya lah, kita adalah seorang pemegang ijazah. Kita tidak boleh apabila kita ada orang yang di bawah kepimpinan kita yang lebih hebat ilmunya, yang lebih baik penyampaiannya, pemimpinannya, kita tidak boleh mengatakan yang sebab kita ketua, kita rasa walaupun dia ada pelajaran yang tinggi, kita nak memandang rendah ataupun kita tidak mahu dia mengatasi kita. Itu adalah sesuatu yang akan merosakkan proses mendidik jiwa kepimpinan ini. Okey. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena raikan pemimpin insan-insan yang kita pimpin untuk maju ke hadapan dan lebih baik daripada diri kita yang sedang memimpin sekarang. Okey? Masya-Allah. Okey. Dan berdasarkan kisah-kisah yang berdasarkan apa yang poin-poin yang telah disampaikan tentang ciri-ciri pemimpin, prinsip pemimpin yang penulis cuba sampaikan tadi, okey, kita dapat faham bahawa memang pemimpin ni equal to contoh tauladan. Pemimpin ni adalah uswah hasanah. Dia adalah contoh teladan yang baik. Meskipun ada kekurangan, meskipun ada kekurangan atau keterbatasan dalam sesuatu perkara, dia perlu tahu membawa diri dia dan perlu di situlah hadirnya kerjasama, hadirnya diskusi ilmu, hadirnya komunikasi yang boleh mencantumkan antara si pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Okey, kalau kita tengok dalam konteks kita sebagai ibu bapa dan anak-anak, apabila berlakunya jurang, khususnya jurang komunikasi, okey, ataupun jurang emosi, selalunya adalah disebabkan oleh kita tidak mahu untuk mengisi ruang-ruang itu dengan sesuatu dengan ilmu, dengan merasa rendah diri untuk diteguri, untuk diperbaiki salah dan silap kita. Selalunya begitulah kan. Okey. Apapun, Allahu alam, ini adalah satu kupasan yang menarik daripada penulis berkenaan dengan definisi pemimpin yang beliau faham dan beliau cuba sampaikan kepada pembaca buku ni. Okey. Baik, move on. Khair. Kita move on kepada ada satu satu nota yang ditulis oleh penulis. Ini berdasarkan berdasarkan pandangan dia sendiri juga.
Katanya pemimpin itu harus melihat falsafah seorang imam dalam solat, iaitu imam solat harus menunjukkan contoh terlebih dahulu kepada makmumnya, baru kemudian diikuti oleh makmumnya. Dengan demikian, tugas imam ialah menjadi teladan yang mengajarkan kebaikan supaya ditiru oleh para makmum. Okey, maksudnya kita kena jadi yang baik untuk kita diikuti oleh insan-insan yang kita pimpin. Okey, begitulah yang saya faham secara ringkasnya. Okey, baik, seterusnya beliau ada penulis ada menyertakan contoh, okey, bagaimana Rasulullah SAW itu selalu memerhatikan dan tidak pernah mengabaikan unsur kemanusiaan ketika beliau memimpin. Masya Allah, kan? Okey, beliau juga sangat mengerti perihal cara mendidik umat manusia dalam segala aspek dengan cara yang baik dan betul. Okey, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berjaya mengubah suatu teori menjadi amalan sebenar dengan menjadikan diri beliau sendiri sebagai pendidik yang membentuk kepribadian murid-muridnya. Sebab itulah Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, role model yang terbaik bagi kita. Tidak ada gantinya, kan? Masya Allah. Okey, satu kupasan yang baik daripada penulis tentang definisi-definisi cara memimpin yang difahaminya lalu diterjemahkan di dalam buku ini. Masya Allah. Okey, kata penulis lagi, anak-anak tentu akan patuh kepada ibu bapa yang selalu adil dan tidak pilih kasih. Ini adalah poin yang seterusnya apabila kita hendak mendidik anak kita menjadi seorang pemimpin. Okey, selain itu, ibu bapa juga akan semakin mudah mengurus mereka. Okey, apabila ibu bapa itu tidak pilih kasih. Okey, kita akan lihat result apapun situasi yang berbeza sekiranya ibu bapa bersikap tidak adil dan pilih kasih. Itu kita boleh observe sendiri, sebab kalau ikut pengalaman saya, kita sangat susah nak jadi adil sebenarnya. Lagi-lagi bila kita ada 2-3 orang anak, kan? Masya Allah. Tetapi bagaimana sebenarnya untuk kita memberikan adil yang terbaik terhadap apabila kita mendidik anak-anak ni adalah kita tidak menegur. Satu yang saya rasa saya belajar daripada daripada buku-buku parenting yang saya baca, Masya Allah, adalah satu, kita tidak boleh menegur kesilapan anak kita di hadapan anak-anak yang lain. Itu adalah, saya rasa, prinsip yang saya kena pegang dan selalu ingatkan diri saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebabnya bagi saya itu adalah salah satu perkara yang menyebabkan anak kita akan menjauh, sebab dia rasa malu, dia rasa kenapa mama malukan saya depan adik-beradik yang lain. Contohnya kalau kita tegur yang sulung depan yang adik bongsu dia akan rasa yang dia dah lah ketua, dia dah lah yang paling tua, tapi kita tegur dia depan adik dia rasa macam seolah-olah kita merendah-rendahkan dia. So saya going through this phase dengan anak sulung saya, pelbagailah sebenarnya yang saya belajar melalui anak sulung saya. Hakikatnya begitulah, bila kita jadi ibu bapa, kita rasa yang kena belajar mereka sebab mereka masih kecil, tapi parenting is about you learn and unlearn, learn, unlearn and relearn. Okay, learn, unlearn and relearn, sebab kita yang sebenarnya banyak belajar dengan anak-anak kita. Kita sebenarnya yang yang banyak mendapatkan respons dan pembelajaran daripada anak-anak kita. Allahu Akbar, kan? Okey. Okey, dikongsikan oleh penulis dalam buku ini di muka surat yang ke-74. Okey, pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau tidak hanya mengajar kepada anak
semata-mata, melainkan mengajar kepada semua golongan. Maka diperlukan suatu tindakan ekstra untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran. Lebih-lebih lagi orang-orang Quraisy yang memiliki sikap yang jahiliah, iaitu sikap yang selalu ingin menang. Okey? Maka kalau kita lihatlah kepada pelbagai contoh sirah, cerita-cerita sirah kan. Cerita sirah samalah semua tu. Contoh-contoh yang ada dalam sirah Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia menyantuni anak-anak kecil, orang-orang dewasa ataupun yang lebih tua pada pada peringkat kenabian itu, ketika hendak menyampaikan dakwah Islam itu adalah cabarannya cabarannya terlalu besar, kan? Sebab dia memang kita nampak macam dia ada masa yang dia menyampaikan dakwah itu berbeza-beza dengan anak-anak kecil, dengan orang dewasa, tapi hakikatnya kita nampak sebenarnya benda tu semua berlaku sekaligus. Dan zaman kenabian, di awal zaman kenabian dahulu, mana ada kita masjid pun masih tidak berbumbung, masih beralaskan tanah, kan? So berbeza dengan zaman sekarang, di mana kalau kanak masuk masjid, kanak-kanak boleh diasingkan, kan? Dan ada juga masjid yang tak bagi kanak-kanak masuk, kan? Begitulah situasinya. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada yang penulis sampaikan di sini, maksudnya Rasulullah ni sebenarnya dia tidak memilih-milih. Bila kita hendak menyampaikan ilmu Islam, kita hendak menyampaikan ilmu-ilmu asas Islam, khususnya tentang syahadah, tentang mentauhidkan Allah dan sebagainya, duduk bersama-sama dengan anak-anak kita, duduk sekali, orang dewasa, orang tua, mendengarkan tentang pelajaran mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, masya-Allah. Okey. Move on untuk ke bab yang seterusnya, bukan bab tetapi poin yang seterusnya dalam bab 2 ni sebenarnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan perihal memimpin kepada yang berpihak kepada rakyat biasa. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh penulis dalam poin ini? Okey, sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan adalah isu pendidikan, isu bagaimana sebenarnya tiada kompromi apabila melibatkan hal-hal menuntut ilmu. Okey, dikatakan di sini pendidikan bukan tempat untuk mendoktrin anak dengan teori matematik, mengisi otak anak dengan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, ataupun mengajar anak bagi menguasai 3 bahasa sekaligus. Pendidikan itu perlu menjadi perubahan dan menjadikan anak pintar secara akademik dan sosial. Pendidikan perlu menjadi jambatan kepada anak ke lingkungan sekitarnya dan menjadikan mereka peka pada kehidupan sekelilingnya. Yang saya faham secara ringkasnya penulis nak sampaikan bila kita telah menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita dan mereka melalui fasa remaja, dewasa, kita tidak mahu anak kita membesar kerana dia menghafal sahaja ilmu tu, ataupun dia buat tu sebab dia nak jadi sesuatu sahaja ataupun seseorang sahaja. Contohnya daripada kecil belajar pasal biologi, mak dia, ayah dia mengharapkan dia memang boleh jadi seorang doktor. Okey. Sebenarnya isu ni rumit. Okey, tapi apa yang kita boleh fahamkan konsep secara generalnya, sebenarnya kita jangan tanamkan dalam jiwa anak-anak kita yang bila mereka mendapat pendidikan tu, kepandaian ataupun apa yang diorang skor ataupun apa yang diorang dapat tu adalah segala-galanya, tanpa ada rasa mengembalikan balik rasa kemanusiaan tu. Maksudnya rasa kehambaan. Apabila kita menjadi seorang yang bijak, kan, bila contohlah anak dapat skor exam, kan, anak kata
saya dapat keputusan 80%. Okay, kita ucap tahniah dan sebagainya. Tapi pertama-tama yang kita perlu ingatkan dia adalah, satu adalah kalimah hamdalah, alhamdulillah, kepada Allah lah segala pujian itu diberikan. Okey, kerana dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dia dapat skor exam tu kan. Okey, begitu, itu adalah salah satu caranya. Dan kedua adalah kita hendak mengingatkan anak kita apa yang dia belajarkan itu bukan semata-mata untuk diaplikasikan di atas kertas sahaja. Maksudnya apa yang dia belajar hendaklah dimanfaatkan kepada orang-orang lain yang memerlukan, sekeliling dia, saudara mara dia, adik-beradik dia, orang sekampung dia, jiran-jiran dia. Okey, sebab apa yang kita dapati hari ini, tidak ramai anak-anak yang belajar yang mahu kembali untuk memberi hikmat semula kepada tempat yang dia dilahirkan, tempat yang dia dibesarkan. Sebab dia rasa macam bila dia dah pergi tinggi, dia nak achieve more and more. Dia tidak mahu turun ke bawah, dia tidak mahu kembali ke tempat asal dia tidak mahu serve the nation yang, insan-insan sekeliling, persekitaran dia yang telah sama-sama hidup dan membesar dengan dia untuk mendapatkan ilmu itu. Masya Allah. Maka pembelajaran penambahbaikan ilmu haruslah selaras dengan sikap kemanusiaan dan mengutamakan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu alam. Insya-Allah. Okey. Saya rasa sedikit konklusilah. Okey, penutup sebelum saya tutup siri yang keempat ini, episod yang keempat ini, saya tutuplah dengan tutup dengan apa yang penulis ni cuba sampaikan. Penulis ini sampaikan di muka surat yang ke-84 untuk merangkum bab kedua ini, iaitu salah satu perkara yang menonjol daripada ajaran Rasulullah SAW apabila menjadi pemimpin adalah mempersatukan manusia yang padanya ada kepelbagaian, baik daripada cara berfikir, berbudaya dan lain-lain. Rasulullah SAW juga bukan sekadar seorang imam dalam agama, tetapi juga sebagai pemimpin dalam masyarakat. Begitulah jika kita meletakkan posisi kita sebagai ibu bapa, cara untuk kita memimpin, untuk menghadirkan rasa kepimpinan kepada anak-anak kita adalah melalui suri teladan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tiada yang lebih baik daripada itu. Khair, insya-Allah. So begitulah rangkuman yang saya rasa agak ringkas, dan saya harap menepati cita rasa kalian yang menonton malam ini. Insya-Allah esok adalah hari terakhir dan saya akan cuba merangkumkan lagi perkataannya, memberi rangkuman sedikitlah tentang dua siri bedah buku yang telah saya buat sepanjang 4 hari ini. InsyaAllah doakan saya dan semoga kita berjumpa lagi esoklah. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang segala kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri, insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi di esok hari, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.